Suruhanjaya Reid kan, kita semua sedia maklum, meletakkan 5 perkara asas dalam Suruhanjaya Reid. Antaranya apa? Memberi kerakyatan secara percuma, dan kerakyatan ini bukan sekadar hak untuk menetap, tetapi menentukan dasar. Masyarakat Cina dan India yang menetap di tanah Melayu sebelum 31 Ogos boleh menjadi pembuat dasar. Mereka menentukan political power. Ini benda yang besar kan? Tapi kita terima kan? Pemimpin menerima syarat ini, kemudian syarat untuk mendaulatkan Raja-Raja Melayu, syarat untuk kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi, syarat untuk kedudukan istimewa orang Melayu, dan juga bahasa, kita pun terima. Akhirnya setelah 53 tahun kita menerima syarat tu, kita merasakan apabila kita yang boleh menentukan arah hala tuju negara ni, akhirnya produknya apa? Hari ini statistik, saya sebut statistik sedikit. Kes bunuh di negara yang merdeka 53 tahun ni, 800 kes bunuh setahun yang dilaporkan. 800, lebih kurang 2 kes bunuh dalam sehari. Lebih kurang 800 kes bunuh sehari. Kes rogol 14,000 setahun. Negara yang merdeka 53 tahun ni. Kes unarmed robbery kan, tanpa bersenjata 18,000 setahun. Negara yang merdeka kan. Jadi rupanya apa yang disebutkan Ustaz tu jauh. Kita merdeka tanah, kita tak merdeka agenda, tak merdeka matlamat, tak merdeka cita-cita. Kita masih lagi bangsa yang lemah. Jadi kita tuan tanah yang orang datang menyusun langkah untuk, kita kata, menentukan bagaimana rumah ni nak dibuat. Kita just tengok kan? Sebab apa? Kita tak ada cita-cita. Cuba bangsa Melayu mempunyai cita-cita. Kita solid. Ada lebih kurang 14 juta umat Melayu ni, 15 juta umat Melayu solid, ada pegangan Islam yang kuat. Ini tanah umat Islam yang mempunyai agenda yang jelas, jati diri yang kuat. Berbeza senarionya, tapi oleh kerana kita lemah kan, maka keadaan seperti mana yang sekarang ni, seperti mana kita lihat dalam video tadi kan. Jadi persoalan ni, kenapa ini adalah kerana kita telah diracuni pemikiran, hati kita telah jauh daripada umat yang seperti mana datuk nenek moyang pada 500 tahun yang dahulu kan. Perlu kita kembali kepada umat yang seperti mana dibentuk dahulu dengan Islam, maka kita boleh bincang hala tuju. Kalau tidak, kita akan kekal sebagai bangsa yang akan ditolak ke kanan dan tolak ke kiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zaki atas penerangan yang telah diberikan. So hadirin dan hadirat yang masih setia mendengar, seterusnya saya ingin kita kembali balik kepada tajuk asal kita, iaitu tentang merdeka kan? Merdeka. So bila kita cakap tentang merdeka ni kan, adakah merdeka ni dibolehkan oleh Islam kan? Maksudnya adakah merdeka kan, bila kita sebut tentang merdeka, dan juga bila kita sebut tentang Islam, adakah mereka ada persamaan, ataupun adakah Islam tu membolehkan kita menyambut kemerdekaan, menghayati erti kemerdekaan tu. Okay. So saya menjemput Ustaz Izzuddin untuk memberi jawapan tentang bagaimanakah pandangan Islam terhadap kemerdekaan itu. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa wala. Jadi terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi saudara-saudari, tuan dan perempuan yang saya hormati dan kasih sekalian. Jadi adakah dalam Islam ni kita menyentuh soal kemerdekaan? Jadi nak tak nak, kita kena tengok balik apakah maksud Islam tersebut. Islam, bila mana seorang manusia tu dia memeluk Islam, dia akan dipanggil Muslim. Apakah maksud Muslim? Kalau dalam bahasa Arab, Muslim tu bermaksud al-khudu' wal-inqiyad lillah. Seseorang tu tunduk, patuh, mutlak, semata-mata kepada Allah SWT. Jadi bila mana kita sebut seorang Muslim, bila kita I am a Muslim, bila kita ni seorang Muslim, so benda yang ada dalam diri kita, tidak ada ketundukan, tidak ada ketaatan melainkan kepada Allah SWT. Itu maksud Muslim. Jadi kefahaman seorang Muslim yang sejati adalah dia tidak akan tunduk kepada mana-mana sistem
atas muka bumi ni yang bukan daripada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang Muslim tu dia akan berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan segala perintah daripada Allah SWT. Jadi akhirnya itulah yang difahami oleh generasi awal kita, generasi umat Islam di Melaka. Macam mana umat Islam di Melaka mereka menjadi seorang kita agak pelik kan, kita tengok asalnya kerajaan Parameswara tu just satu kerajaan kecil je, yang mana dihuni oleh orang laut kan, orang laut yang tak ramai pun dekat Melaka kecil. Macam mana mereka boleh menjadi satu super power di Asia Tenggara pada masa tersebut? Sebab apa? Sebab apa? Mereka punya agenda yang jelas, iaitu agenda mereka Muslim. Mereka Muslim yang faham, bukan Muslim yang orang bagi atas kad pengenalan warga negara agama Islam. Bukan semata-mata tersebut. Tapi mereka di Melaka pada masa tersebut, mereka memahami bila mereka terima Islam, mereka ada agenda, mereka ada visi dan misi yang kena mereka laksanakan. Iaitu apa misi dan visi mereka? Iaitu menyebarkan Islam ni ke seluruh kawasan Nusantara, sehingga ni Islam ni menjadi rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh dunia. Itu yang berlaku pada generasi awal kita. Muslim yang memahami tak ada ketaatan dan tidak ada ketundukan melainkan kepada Allah. Dan hari ni kita tengok kan, hari ni kita tengok kenapa hari ni negara kita ni just negara kecil je, tak mampu memberi saingan. Kenapa Melaka dia orang jatuh ke tangan Portugis, akhirnya dijajah selama 400 tahun. Sebab apa? Sebab Muslim pada masa tersebut mereka cita-cita mereka kecil. Mereka tak ada cita-cita sebesar seperti Sultan Muzaffar Shah. Mereka tak ada cita-cita yang besar menyebarkan Islam seperti Sultan Alauddin Riyad Shah, yang sanggup keluar malam, beronda kegelapan malam, memastikan rakyat ada mendapat hak. Hari ni yang kita dah merdeka sekarang, kita tengok kita masih terumbang ambing. Kita tengok di edisi siasat kan, menceritakan anak-anak muda pada hari ni mereka hilang jati diri. Mereka lost. Mereka lost sebab apa? Mereka gagal memahami apa erti Muslim yang sebenar. Seorang Muslim tu al-khudu' wal-inqiyad lillah. Mereka akan taat dan tunduk hanya kepada Allah semata-mata. So bila mereka tak ada benda ni dalam diri mereka, so akhirnya mereka tunduk pada siapa? First mereka akan tunduk pada hawa nafsu. Itu yang kita tengok dalam video tadi. Generasi muda, anak-anak muda pada hari ni, mereka hilang jati diri. Mereka tunduk pada hawa nafsu. Mereka tak merdeka. Sebab apa mereka tak merdeka? Sebab mereka tak tunduk pada Allah. Mereka tunduk pada hawa nafsu. Akhirnya mereka terbelenggu dan diikat tindakan mereka oleh hawa nafsu. Itu yang pertama. Belenggu yang kedua, akhirnya umat Islam, umat di dunia pada hari ini, kenapa mereka tak mampu bangun menjadi umat yang terbaik? Sebab yang kedua, mereka dibelenggu oleh sistem bukan Islam. Bukan sistem daripada Allah SWT yang turun untuk dilaksanakan. Mereka terbelenggu dengan sistem yang Dr. Zaki sebut tadi, sistem yang diwarisi dan direncanakan oleh Inggeris untuk diterima. Akhirnya kita hilang. Kita ni tak ada agenda. Kita mengikut agenda orang. Dan kita berjuang dengan agenda yang telah diletakkan British 53 tahun dulu. Itu yang berlaku. So kaitan dia dengan agama. Kenapa kita kena merdeka? Sebab seorang Muslim, erti kemerdekaan dia adalah dia tunduk, tidak ada lain melainkan kepada Allah. Itu erti seorang Muslim. Akhirnya dia akan, selagi mana dia tak tunduk pada Allah, selagi mana dia tak tunduk di bawah sistem Allah, maka seorang Muslim tu tak dikira merdeka. Itu yang saya nak ceritakan. Dan akhirnya ramai Muslim pada hari ini, Muslim minta maaf saya katakan, rata-rata manusia Muslim di Malaysia pada hari ini mereka tak memahami hakikat ini, hakikat Muslim yang sebenar. Akhirnya kefahaman mereka yang salah terhadap Islam ni akhirnya menjadikan mereka Muslim hanya pada nama, bukan Muslim yang sebenar. Ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah. Akhirnya mereka menjadi umat yang dibius. Bius, orang bius dia tak boleh buat apa-apa kan, dia tak rasa apa. Dia bius dengan cinta dunia, dengan hawa nafsu. So ini yang berlaku pada umat Islam pada hari ini. So bila kita tengok situasi pada hari ini, so kita tengok keadaan ni kena ubah, betul? Kita kena ubah keadaan ni. Kita dengar, kita bincang malam ni, kita bincang, kita takkan balik ni kita just tidur dan kita bersedih dengan realiti umat. Tidak. Kita kena ubah situasi ni. Kita kena ubah apa yang kita nampak berlaku di Malaysia pada hari ini. So tindakan kita adalah bukan dengan paksaan, bukan dengan paksaan, tapi dengan apa? Dengan didikan baik.